Tajuk-tajuk berkaitan wudu dan sebagainya. Bukan kata hal lain tak penting, semua penting daripada rukun iman, rukun Islam. Kita belajar bab tayamum, kita belajar bab istinja, kita belajar bab ayak. Semua penting belaka. Cuma dalam semua-semua tu pada saya bab wudu ni di antara yang agak mustahak untuk kita ambil tahu dan ambil berat. Sebab semalam bila kita tengok ramai orang yang duk tanya soalan, malah ada soalan-soalan ni yang pada kita mungkin nampak asas dan biasa, tapi itulah soalan ditanya. Contoh dia tanya soalan, ada yang orang tanya, dia kata, "Ustaz, macam mana kalau kami basuh tangan tak sampai ke siku?" Maksudnya mungkin dia kata tangan ni pada dia mungkin tangan sini saja. Shampoo basuh tangan macam dengan basuh nak pakai nak buang COVID-19 saja kan, debu ke tangan. Maka tu kata ilmu bila lagi kita belajar lagi banyak manfaat dan lagi banyak ruang kecacatan dan ruang-ruang yang kita tak tahu. Saya dulu saya ingat waktu belajar surah Fatihah. Saya habis di sekolah agama Daris, alhamdulillah hampir 12 tahun di sekolah agama Daris. Memang 7 tahun lah duduk dalam kelas tahfiz waktu pagi. So habis tu kira bacaan tu tak adalah okey sangat, banyak lagi sampai sekarang pun masih banyak salah. Cuma waktu tu rasa macam okey dah pembacaan kita kan. So saya ingat lagi pada tahun 2009, 2008 saya dengan sahabat saya Ustaz Alif, kami pergi ke Penang jumpa dengan seorang ustaz. Dan kita belajarlah dengan ustaz tu. Memang pergi jumpa ni tu khusus untuk kita belajar suratul Fatihah je. Untuk belajar surah Fatihah. So berapa jam duduk dengan, hampir setengah hari duduk dengan dia. Memang daripada awal, daripada pagi sampai ke petang tu kita baca surah Fatihah. Punyalah kata tak artinya banyaknya salah dari surah Fatihah. Kita duk rasa macam okey dah, tapi bila baca tu ya Allah rasa macam tamparan demi tamparan lah. Kata-kata ya Allah, malunya kita duk baca jadi imam. Kita duduk di masjid dan sebagainya, kadang-kadang jadi imam kan, maksudnya banyaknya salah yang kita mungkin tok guru di belakang dia dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nak boleh baca tu pun banyak lagi salah tu yang saya baca tu. Tu pun kita rasa betul. Maka bila lagi belajar lagi kita jumpa, saya pergi ke Mesir jumpa dengan Syekh khidmat hampir 2 tahun kepada guru saya. Syekh Saiful Rijal. Syekh Saiful Rijal alhamdulillah sekarang dia berkhidmat di Malaysia, dia orang Indonesia tapi lebih dah 10 tahun duduk di Mesir. So saya khidmat lah dekat dia. Dia ni memang ahli Al-Quran lah. Memang tuan-tuan tebuk lah Quran kat mana pun semua dia ingat. So waktu khidmat dengan dia sekali lagi saya baca Quran dengan dia. Dia ni maka banyak juga salah tu. Dia ingat macam mana bila lah nak betul kan daripada bacaan-bacaan ni. Bila kita baca kan, bila kita dengar Allahu Akbar, sebenarnya memang betul lah mengaji ni tak pernah habis kan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah tanya kita fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka berapa banyak lagi nikmat Allah yang hendak didustakan. Allah bagi kat tuan-tuan dengan saya pakaian yang cantik, Allah bagi kita ada kenderaan, kita ada rumah, kita ada makanan walaupun dalam fasa-fasa ujian macam ni. Maka yang paling baik adalah sekarang kita betulkan bacaan, ambil ruang ni, banyakkan baca Al-Quran. Banyakkan. Saya ucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat saya, Kak Saurah Awi, Kak Ina Saimin, ni Ain Mahaziz, tahniah. Amira Kamil, mereka ambil challenge kita buat bacaan Quran setiap hari. Pukul 12 malam, Allah pening kita tengok apalah hampa. Pukul 12 malam buat, alhamdulillah. Ramai lagi kawan-kawan kita yang boleh luangkan waktu mungkin 12 malam lah, baru anak-anak dah tidur, suami dah tidur apa semua, baru dah dia orang boleh bangun untuk buat gerakan underground menjadi jutawan-jutawan akhirat dengan banyak membaca Al-Quran. Yang lain pun boleh mungkin tiru tuan-tuan. Pilih kawan-kawan kita 20-30 orang, buat satu grup, kita buat setiap malam baca Quran. Tuan-tuan, mungkin itulah jadi asbab nanti bersinar je kubur kita setelah kita mati. Tuan-tuan, yang lain kita banyak buat dosa. Pakaian kita kadang-kadang kita mendedahkan aurat.
Kadang-kadang kita bercakap benda yang haram, kita mendengar benda yang haram, kita makan benda yang haram, kita tengok benda yang haram. Tiba-tiba nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan masuk syurga sebab apa? Tengok usaha kita dalam fasa COVID-19 ni kita banyak baca Quran. Moga-moga insya-Allah jadi berat timbangan amal. Baik, kita akan sambung bacaan kitab kita. Mudah-mudahan 300 orang yang ada di kekal, insya-Allah saya doakan. Siapa yang ada ni jangan keluar dah. Moga kekal bukan sampai mati, sampai kiamat insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Semalam kita dah berhenti pada bahagian yang keempat daripada rukun wuduk, yakni menyapu sedikit kepala. Baik, kita recap balik. Yang pertama dalam bab rukun wuduk ini, yang pertama niat. Yang kedua adalah membasuh di antara muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sehingga siku. Dan yang keempat menyapu sedikit daripada kawasan kepala. Dan yang kelima malam ni kita masuk pada membasuh kedua kaki serta kedua buku ladi. Baik. Qala musannif rahimahullah taala, amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama disebutkan wajib membasuh kedua kaki sehingga kedua buku ladi. Di antara anggota wajib selepasnya membasuh kepala, menyapu di bahagian kepala, maka di antara anggota wajib adalah membasuh kedua kaki sehingga ke buku ladi. Maksudnya kaki kita ni, takkan saya nak angkat kaki nampak pelik sangat. Okey, contoh kaki kita, ni kaki. Ni kaki. Maka di sini ada kawasan buku lali kan, di antara pergelangan kaki tu. Itu buku lali, dia ada ada dua ketui belah kiri dengan kanan tu macam ada skru tu. Itu adalah buku lali. Termasuk jika ada rekahan pada kaki, bulu daging yang tumbuh ataupun jari yang lebih. Baik, macam ni. Basuhan pada kaki ini, had dia adalah disunatkan untuk dilebihkan sedikit daripada paras. Allahumma salli ala sayyidina paras buku ladi. Maksudnya bagi lebih sikit lah. Jangan bagi cukup-cukup, kedekut tak hidung masin sangat. Maksudnya itu adalah anggota yang wajib. Dan disebut apa? Dan dikatakan juga termasuk jika ada rekahan pada kaki. Kadang-kadang kita yang mungkin banyak berjalan, ataupun kita yang mungkin kurang jaga penjagaan kesihatan kaki kita jadi nak rekah-rekah tu. Nak macam dengan kawasan kemarau, tengok macam tanah jadi rekah-rekah tu. Kaki pun kadang-kadang ada macam tu. Biasanya macam ni, ayah-ayah yang banyak kerja kuat sangat, ataupun ibu-ibu yang mungkin yang dah mungkin berumur sikit, ataupun yang banyak berdiri dan sebagainya, kaki tu akan wujudnya rekahan tu macam gempa bumi tu, maka wajib juga air itu sampai di antara celahan-celahan tersebut. Sebab tu dalam istilah dia panggil, orang Kedah dia panggil kena tonyoh. Tahu kena tonyoh? Maksudnya kena tonyoh betul-betul. Tak boleh kita sekadar mengalirkan air. Sebab saya perasan kadang-kadang ada orang ambil wuduk yang ketika basuhan kaki ni dia cuma letak air kaki. Dia suar kaki, dia suar tu dia biar air mengalir. Aliran belah atasnya insya-Allah akan kena. Tapi masalahnya pada mungkin rekahan-rekahan yang wujud di antara bahagian bawah kaki, maka hak tu yang akan menjadi masalah yang membuatkan tak terkena daripada bahagian air. Dan bulu. Kadang-kadang mungkin ada orang kaki yang agak berbulu lebih sikit, maka kena adjust lebih sikit lah ayak. Jangan duk buat macam orang biasa. Kadang-kadang jangan marah, ini adalah benda yang Allah bagi. Ada orang yang mungkin dia ni berbulunya lebih. Kalau kita tengok tangan dia pun bulu lebih, jambang dia apa semua sebagainya, dada dia apa semua ni, maka yang bahagian-bahagian tak wajib wuduk tak ada masalah. Yang wajib wuduk, maka wajib dia kena sampaikan air pada anggota-anggota rukun ataupun wajib wuduk. Termasuk di antara daging yang tumbuh, maka sama macam tangan. Dan tangan kita bincang dah, bila tangan ni ada isi lebih tu, wajib kena sampaikan air. Tak boleh dia duk buat, tak apa kot, Allah faham, jangan duk buat macam tu. Maka wajib, kalau ada kaki tu, contohnya ada jari lebih satu, heat rate lotion lebih kat tangan, tengok-tengok tuan-tuan lebih kat kaki, adalah satu jari lebih. Ataupun naik ketuat. Tahu ketuat tuan, orang Kedah panggil ketuat, orang KL panggil apa tau. Dia ada macam isi lebih tu. Dia panggil ketuat juga. Ketuat tu kan. Maka bila orang yang naik macam tu, maka wajib ke atas dia meratakan juga air. Dan semua kuku, disebut dalam kitab Zin At-Talib, dia kata apa? Termasuk di antara bahagian kuku pun wajib untuk dikenakan air. Maksud kena air ni bukan pada atas kuku ni dalam-dalam ni. Kadang-kadang kuku punya panjang kan, tengok macam dengan Dracula kuku dia tu, macam nak pergi tokok orang pula kuku dia. Maka wajib kena sampaikan air. Tak boleh duk buat macam tak apa kot, kena atas-atas ni, bawah tu halal lah. Jangan tuan-tuan, sebab dia melibatkan pada rukun. Bila tak
tak kena satu rukun ataupun tergugur di antara salah satu rukun yang wajib, maka tuan-tuan ketika tu tidak terangkat ataupun terbatal kita punya wudu. Jangan duk buat style lah. Kadang-kadang kita ni dia duk buat lelak, dia buat kelolo. Hak leng basuh elok, hak ujung-ujung kaki, dan disunatkan ke atas kita. Sunat untuk kita selatkan di antara jari. Tuan-tuan gini, lepas ni ambil wudu, maksudnya tangan ni selatkan. Contohnya macam ni ya. Macam ni. Ambil wudu, ni basuh tangan kanan kan. Kita pun basuh satu, buat macam tu. Disunatkan kita selat macam ni. Macam ni. Ni selatkan di antara je ni sunat, dapat pahala free je. Dapat bantuan macam ni 2-300 tu berebut sampai sistem jam. Ni berebut ni buat pahala ni, selat ni. Orang duk buka berebut ni, hampa kita berebut dapat ni pahala ni pula. Menyelatkan di antara jari jemari ni. Dan kaki pun sama, selatkan di antara jari jemari. Bukan kata salah bantuan tu, ambil lah bantuan tu yang dapat. Cuma nak abang kata mau hak dunia ni berebut sungguh. Dapat 100 pun tak apa, kena beletiak dekat sekolah sampai sejam 2 jam pun tak apa. Atas kursi roda tu dia sanggup, tak apa, dia kata kuat. Maka dalam bab nak dapatkan pahala sunat, maka pastikan kita pun usahakan. Disebut dengan sunat tahjil. Sunat tahjil ni apa? Iaitu membasuh lebih daripada batas buku lali. Sunat tahjil ni apa? Maksudnya kita basuh biar lebih. Buku lali ni contohnya parasnya sampai dekat ketul ni saja, buku lali kita. Kita pun basuh dah sampai sedekat atas ni sikit. Itu adalah sunat tahjil. Maka dapat pahala free. Tu kata mudahnya kan. Dalam Islam ni nak buat pahala. Tapi kita dah buat keras kepala. Bukan nak buat pahala, dah buat keras kepala. Sebab tu guru saya pesan, dia kata apa? Sepatutnya kita ni orang yang beriman kepada Allah, kita orang yang berilmu ni sepatutnya, bukan kata saya berilmu sangat, tak, kita semua ni walaupun adalah sikit-sikit ilmu ni, kita belajar ni mudah-mudahan adalah juga ilmu walaupun tak banyak. Dia kata sepatutnya kita orang yang beriman ni, kita belajar untuk kita banyak membuat yang sunat, yang wajib memang confirm lah. Kita belajar ni sepatutnya kita banyak memperbuatkan perkara yang sunat. Sepatutnya. Tetapi hari ni masalah pada kita dengan cara kita belajar, bila kita dengar, sunat je. Kumuk tu sunat. Lepas tu dia kata apa? Basuh telinga sunat. Tak buat pun tak apa. Kita belajar, hari ni kita belajar untuk kita tinggalkan yang sunat. Sedangkan kita belajar ini untuk kita menambah kekuatan dan keyakinan, menambah benda yang sunat. Mudah-mudahan kalaulah ada kekurangan pada yang wajib, mudah-mudahan Allah menambah dosa, menambah pahala kita daripada kekurangan yang wajib-wajib kita buat tadi. Tapi kita ni buat apa hari ni? Kita belajar banyak-banyak untuk kita tinggalkan yang sunat dan kita menambah ataupun kita buat benda yang makruh. Orang tegak kita, dia kata, hang ni, tadi aku tengok hang tak kumuk mulut pun. Dia kata kumuk mulut sunat. Memanglah tak boleh vertikal. Sepatutnya tak apa, tak kumuk pun tak apa, sah wuduk dia. Tapi bukankah kalau kamu tahu benda tu sunat, kamu kena buat. Dan masalah perangai kita pula, bila kita belajar banyak-banyak, biasanya kita suka buat benda yang makruh. Contoh benda yang makruh apa dia? Dia baru lepas makan durian. Kan lepas maghrib tu pergilah makan durian, makan durian, lepas tu dia kumuk mulut apa semua sikit. Patutnya dia tahu dah kalau makan durian nak semayang boleh jadi makruh sebab akan mengganggu khusyuk orang lain. Tapi gak dah dia kata, "Hai tak apa, benda makruh buatnya tak ada masalah, bukan haram." Kan? Lepas tu dia pun masuk habis makan apa semua, dia kumuk mulut apa sikit, tapi bila durian ni semua tahu bau dia tu memang puaka sikit. Bukan bau macam biasa, dia bau tu memang tak boleh nak buang, tak boleh bawa bincang. Dia pun habis makan, dia pun naik atas ni semayang. Apa berlaku? Dia pun Allahu Akbar. Apa akan berlaku? Kiri dengan kanan ni, pakak duk teka. Ni musangking ke di 24? Bukankah akan mengganggu solat orang? Sama dengan isap rokok. Kalau saya senang, kalau tuan-tuan saya hukum rokok. Saya kata haram, itu je. Terpulanglah tuan-tuan nak pegang. Kalau tak mau pegang, saya tak suruh tuan-tuan pegang pendapat saya pun pegang dengan Jabatan Mufti. Daripada Majlis Fatwa Kebangsaan 1996 membahaskan kata haram. 2008 pun kata lagi haram. 2012 pun kata lagi haram. So kita nak petikai pun kita ni bukannya ulama, kita ni ulam lemak sahaja. Jadi kita peganglah. Tapi ada orang kata, dia kata hukum rokok ni makruh.
Bila kita tanya dia mengaji mana makruh, dia kata hari tu kami pergi kuliah, so tu ada seorang ustaz tu dia kata merokok ni cuma makruh, tak haram. Bila tanya balik ustaz mana, cek ustaz tu bisa rokok, patutlah dia kata makruh. Takat saya tak tahulah, saya sebab mungkin saya kurang mengaji nak banding ustaz-ustaz yang lain, dengan guru-guru yang lain mungkin lebih banyak mengaji. Tapi takat saya tak jumpa lah kata makruh di mana. Sepatutnya kalau makruh sekalipun, ini cerita kalau makruh lah, saya pegang kata haram, tapi kalau kata makruh sekalipun, tetap sebaiknya tinggal. Ni dak. Habis mayang dia pergi dekat balai lintang dekat luar tu isap rokok. Habis tu orang nak mayang isyak dia pun masuk mayang isyak. Apa yang berlaku? Kan mulut dia akan bau rokok, tangan dia akan bau rokok, baju dia akan bau rokok, maka ketika tu akan mengganggu solat orang lain. Jadi tak selesa lah orang lain nak semayang, dia angkat takbir orang duk teka ni, gudang garam ke suria ni. Maka akan mengganggu solat. Maka sebab tu sepatutnya pada kita yang belajar, kita menambah perkara yang sunat dan meninggalkan perkara makruh. Meninggalkan perkara yang makruh. Itu sunat tahjil dalam bab basuhan kaki haruslah lebih daripada batas buku lali. Seseorang yang mengidap kencing manis yang telah dipotong kakinya, dia hanya perlu membasuh pada kaki yang satu lagi. Maksudnya contoh biasanya kencing manis dia akan potong kaki kiri dulu. Atau kaki yang mana paling yang minor lah. Yang kalau kita ni orang kanan, mungkin dia akan potong kiri dulu. Ikut daripada mungkin keadaan kesihatan lah yang mana. Baik. Kalau contoh dia potong kaki kiri dulu, maka wajib dia basuh kaki kanan. Dengan syarat kaki tersebut tak ada sampai mudarat lah. Kadang-kadang kaki tu luka teruk, maka janganlah gagah pergi basuh. Sekali cerita potong kaki berjemaah lah. Maksudnya daripada potong satu kaki satu, gagah dia nak pergi juga. Dia kata, wajib. Tapi ingat ada kelonggaran kepada perkara-perkara tertentu. Contohnya luka. Kaki dia luka teruk dan doktor pun advice dah, jangan bila basah ni sekali takut luka tu akan bertambah basah, dia akan bertambah teruk. Maka jangan duk gagah bagi basuh. Maka dia kata jika yang dipotong itu di atas buku lali, maksudnya yang potong tu atas buku lali, maka tidak wajib dibasuh kaki yang tinggal itu, membasuhnya menjadi sunat. Baik, gini contohnya kaki kita. Macam mana nak lukis gambar kaki ya? Saya buat lukis ni mampu sikit. Ni kaki contoh. Toy. Ni kira kaki ni. Ni kaki contoh hantaran. Tuan-tuan kira faham lah. Ada tahu cakap cantik tak cantik, memang confirm tak cantik. Ni kaki kan? Ni buku lali yang bulat ni. So, basuhan dia apa ni? Paras dia yang wajib ni takat sini. Ni penghujung ni atas ni. Ni wajib. Ni kawasan yang wajib. Adapun dia yang kata sunat tahjil tadi di mana? Sunat tahjil adalah kita melebihkan ni, dilebih ni. Lebih sini. Kita pun basuh ayak ni tangan kita ni sampai ke lebihkan sikit daripada bahagian sunat tahjil, dapat daripada bahagian buku lali, maka dapatlah sunat tahjil. Ni faham dah? Ni buku lali pula ni, tak duduk tanya benda apa. Dia tu ustaz tak sama muka kaki, memang tak sama. Kalau tidak saya jadi artis. Jadi bengkak kaki tu. Jari tak ada. Tu dah dah jari. Kaki kena tu. Nolak dia buat ni. Aku tahu kemalan lukis. Okey. Nampak? Kira faham lah. Maksudnya lebih tu kira sebagai sunat tahjil. Okey baik. Maksudnya lepas tu dia kata pula dalam bab ni. Okey. Lepas tu sebabkan yang mana madam tak? Lepas tu contohlah kawan yang tak ada break. Okey, macam ni. Okey, keadaan dia tadi disebut di dalam kitab. Dia kata apa? Kalaulah Allah takdirkan disebabkan kaki ni dah gout dah. Kaki ni gout. Jadi lepas tu kena potong sebab kencing manis. So apa yang akan berlaku? Kena potong ni. Kena potong. Yang tinggal ni jadi tinggal ni lah. Dia potong, dia buat bergelok lah. Macam tu. Ni potong dah ni. Kaki ni duduk kat sini dah. Ni dah potong dah. Maka yang potong hanya tinggal macam ni je. Maka apa yang akan berlaku? Maka yang ketika dah dipotong, maka tak wajib dah basuh kaki ni. Dah tak wajib. Sebab yang wajib tu dah tak ada. Yang wajib tu dah kena tanam. Ingat mana-mana kaki ataupun anggota tubuh badan yang terputus ataupun terpotong,
maka tak wajib untuk kita tanam anggota tersebut. Jangan duk buat sentimental lebih pula. Dia kata, ustaz, kaki saya tu saya sayang ustaz, saya framekan. Jangan. Jari dua ustaz. Tak apa ni jari dia. Boleh hampa ni. Bab tu nampak sangat. Ada? Ni cerita tak ada dah. Ni tak ada dah. Tak tengok ni. Ni cerita ni tinggal ni. So bila tinggal yang ni, apa akan berlaku? Maka dah tak wajib basuh pada yang ni saja. Satu lagi kaki yang ada, contohnya masih ada satu yang sempurna, maka wajib dia kena basuh kalau tidak mendatangkan mudarat. Tetapi dia kata, ustaz, saya nak pahala lebih. Saya nak pahala lebih. Maka boleh basuh. Dia pun basuh. Maka dapat pahala sunat dekat dia dengan sebab basuhan daripada kaki yang dah Allahumma salli ala sayyidina yang dah dipotong tadi. Faham dah? Sebab tu dalam Islam ni tuan-tuan kata satu agama yang cukup sempurna pada kita. Kena tanam juga. Ya, kena tanam. Sebab dia adalah anggota daripada tubuh badan. Kalau ustaz, kalau stroke lumpuh sebelah wajib lagi ke kaki sebelah yang stroke. Kalau buat mampu wajib basuh. Maksudnya sebelah lagi masih boleh maka anggota tu masih anggota yang wajib. Yang tak wajib adalah ketika anggota tu dah terputus daripada tubuh. Stroke ni masih ada. Stroke ni masih ada tangan, masih ada kaki, masih ada sebagainya. Yang anggota yang wajib tu wajib dibasuh. Dia tu, ustaz, macam mana pula yang tak boleh nak gerak? Maka tanggungjawab kepada orang yang ada dengan dia. Sebab tu disunatkan kepada kita, sunat pada kita ni, kalau pergi ziarah orang sakit, kena tanya bab ibadah dia sikit. Janganlah kita pergi tanya teruk sangat kan. Kawan tu dah lah sakit, duduklah stroke. Dia stroke dah, tuan-tuan pergi kata, hang tak sembahyang lah. Hang tak sembahyang masuk neraka. Janganlah mati on the spot tu. Maka pergi tu dengan hikmah lah. Tanya, pegang urut tangan dia. Kata sihat ke? Jangan tanya sihat ke tak, dia dengan sakit. Macam mana keadaan? Makan tak lagi? Kawan pun kata makan. Berapa hari dah duduk sini? 4 hari dah. Okey, tanya macam mana di sini, okey ke? Nurse cantik ke tak? Muda ke tak? Tanya sikit-sikit, lepas tu barulah kita pergi tanya dekat dia. Tanya dekat dia macam mana dia ni ambil wuduk macam mana kat sini. Dia kata, kena berwuduk ke? Waktu tu kita pun abang kat dia, kena wuduk. Kalau tak boleh kena ayak dengan tayamum. Tak boleh tayamum dengan ni, ambil dengan debu dan sebagainya. Kita pun explain. Ustaz, ada tak? Ada yang tak tahu basuh kaki sampai lutut macam mana? Tu dia basuh sampai lutut, baik basuh sampai ke paha tu dah tak ada sampai ke lutut. Tu dia teruk sangat. Tu bukan dekat sunat, tu penat tuan. Kalau yang basuh sampai lutut dia tak sunat, dia penat. Tapi taklah sampai berdosa. Kalau nak basuh sampai ke lutut, dia kata, ustaz, saya rajin ustaz, memang saya nak basuh sampai lutut. Boleh, tidak ada masalah. Cuma takut berlakunya pembaziran air. Jadi membasuh pada kaki yang dah terpotong menjadi sunat. Baik, permasalahan. Jika seseorang ragu-ragu dalam membasuh bahagian anggota wuduk, maka tempat atau bahagian yang diragu-ragu itu dianggap masih belum dibasuh. Walau bagaimanapun, jika ragu-ragu itu datang selepas berwuduk, wuduknya sah dan tidak perlu mengulanginya kembali. Okey, baik, ini disebut dalam kitab Kifayah Al-Akhyar. Dalam Kifayah Al-Akhyar. Ni Akhyar Azizan baru join. Terus naik nama kitab dia. Kifayah Al-Akhyar disebut apa? Dia kata ketika mana kita duduk tengah ambil wuduk. Ni duduk tengah ambil ni, contoh duduk ambil ni, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, apa semua ni. Jadi apa yang berlaku adalah waktu tengah-tengah ambil ni, duduk tengah nak basuh kepala ni, dia teringat, aku basuh ke tak tangan atau ni? Dia mai rasa ragu-ragu tu. Aku basuh ke belum tak tangan? Duduk tengah ni, cerita dia tak habis lagi wuduk. Tak habis lagi sampai basuh kaki. Duk basuh kepala ni, duduk ingat, basuh ke tak atau kaki ni? Basuh dah kita tangan. Dia dalam ragu tadi, maka disebut dalam kitab Kifayah Al-Akhyar, maka sebaiknya dia ulang balik anggota yang dia ragu. Maksudnya pada tangan lah, dia ghostan sikit. Dia dia reverse sikit, basuh balik dekat tangan saja yang tempat yang dia ragu. Adapun kalaulah ketika mana dia dah habis ambil wuduk. Ni cerita ni, kalau dia ragu tu ketika berwuduk, maka dia kena ulang balik pada yang dia ragu. Ni cerita dia kalau tengah ambil wuduk lagi, dalam fatrah ambil wuduk. Tetapi kalau dah habis ambil wuduk, dah habis ambil wuduk ni, dah keluar jalan nak masuk, nak duduk kat sejadah dah ni. Duduk kat sejadah apa semua, dia nak pergi
Dah nak angkat takbir, lepas tu baru terdetik. Tadi basuh kaki, kedak tau. Baru terdetik. Maka ketika dah datangnya ragu-ragu selepas daripada wuduknya selesai, maka ketika tu wuduknya dah dikira sah dan tidak perlu diulang. Tu dua keadaan berbeza. Kalau ketika berwuduk kena ulang pada yang diragu, adapun kalau selepas dah berwuduk maka dah dikira wuduknya sah. Setan lah tu kira mai. Tapi kalau hari-hari tu bukan setan lah, takut kita lah panggil macam setan lah kot. Kena check balik. Bahaya orang yang ada penyakit ragu-ragu ni. Tolong buang. Letakkan niat tu betul-betul kerana Allah, buat bagi elok, ikhlas, mudah-mudahan Allah buang penyakit ragu-ragu ni. Bahaya. Tengah-tengah semayang dia kacau. Kita angkat takbir dulu ingat ambil wuduk ke tak. Solat dia tu lepas ke mana? Duk fikir pasal wuduk dia. Padahal wuduk dah selesai dah tadi ni. Jangan duk ajak diri dengan benda yang selalu duk ragu-ragu sangat ni. Sebab dia tu penyakit. Penyakit yang tak elok. Baik. Jadi disebut dalam kitab Kifayah Al-Akhirat muka surat 40. Baik tuan-tuan, mohon jasa baik siapa yang masih ada untuk tolong share, bantu, tag kawan-kawan. Saya rasa tuan-tuan pun tahu penting tajuk berkaitan berwuduk ni. Bukan sebab saya tuan-tuan, sebab saya tak dapat apa-apa duit pun tuan-tuan, masuk 1000 orang ke, masuk 10 orang ke, masuk 100 orang pun saya tak ada. Ni ingat, Facebook dia bukan monetize macam YouTube. Kalau YouTube, tuan-tuan masuk banyak, saya akan dapat monetize, saya dapat duit. Tapi bukan, Facebook tak macam tu. So bantu, insya-Allah kita sama-sama dapat. Sebab ada orang mungkin masuk syurga dengan sebab dia berkongsi benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik yang mungkin dia tak mampu buat tapi dia sebarkan pada orang ramai, insya-Allah. Baik, dan yang terakhir, rukun yang keenam. Dia kata apa? Yang keenam adalah watartib, yakni tertib. Kalau kita ni bahasa Melayu ikut prosedur ataupun ikut SOP. Apa makna tertib? Iaitu melakukan satu persatu rukun-rukun wudu. Makna tertib ni kata musannif disebut dalam kitab Idaman Penuntut, iaitu melakukan satu persatu, yakni ikut step by step. Apa nombor satu, apa nombor dua, apa nombor tiga. Daripada niat sehingga membasuh kedua kaki sehingga kedua buku lali, ia dinamakan tertib hakiki. Tertib hakiki ni maksudnya ikut betul-betul step by step. Jangan duk buat style. Dia kata, Ustaz, kami 20 tahun dah. Ustaz, kami 20 tahun dah Ustaz duk ambil daripada mula daripada niat, lepas tu basuh muka, lepas tu basuh tangan, lepas tu sapu bahagian kepala, lepas tu basuh kaki, lepas tu baru tertib. So tahun ni kami sempena 2020, kita nak mula gear reverse. Kita nak mula daripada kaki, lepas tu naik kepada kepala, lepas tu tangan, lepas tu basuh muka. Baru style. Jangan duk buat style tuan, maka tidak sah. Tidak sah, tak boleh duk buat panggil duk lak macam itulah. Jangan. Sebab tertib hakiki ni kena jaga, sebab dia di antara rukun yang keenam daripada rukun wuduk. Kadang-kadang dalam keadaan tertentu ia tidak disyaratkan begitu. Sebagai contoh, seseorang yang membenamkan dirinya ke dalam air ataupun selam ataupun menyelam ambil wuduk, disebut tertib takdiri. Dia ada tertib hakiki dan tertib takdiri. Tertib hakiki kita ikut proses macam biasalah. Satu sampai kaki habis. Tapi macam mana pula kalau terjun kolam ataupun mandi dekat apa ni, orang boleh tukun. Bagus nah. Satu persatu tukun. Baru tahu ambil wuduk menggunakan tukun. Bagus. Tak apa. Okey, baik. Maka dia kata apa? Kalau ikut tertib tu, tertib hakiki ikut satu persatu. Tetapi macam mana disebut dengan takdiri pula? Tertib takdiri ketika mana mandi kolam ataupun mandi di air terjun. Mandi air terjun nak tertib macam mana? Dia takkan nak turun muka, lepas tu turun tangan sikit, lepas tu turun pacak kepala sikit, lepas tu baru terjun dengan kaki. Tak boleh. Maka dia terjun sekali tu, kan nak saya lukis tuan? Mesti tuan-tuan tak mahu saya lukis kan? Jadi fahamlah maksudnya kolam, lepas tu tuan-tuan terjun, debum, maka niat terus. Terjun tu dah niat dah, maka dapat disebut dengan mengikut tertib takdiri, mengikut tertib yang sekaligus terangkat, disebabkan semua anggota kena sedah. So tak perlu saya lukis lah sebab tuan-tuan dah faham.
Nah, maka sah wuduknya sekalipun dia tidak lama di dalam air. Nah, maksudnya tak perlu lama, dia berendam sampai 2 jam setengah nak buat binatang apa. Itu bukan ambil wuduk, tuan-tuan. Itu orang panggil nak mengeram. Duduk lama-lama tu dia panggil nak mengeram. Maka tak perlu lama di dalam air tersebut kerana ada tertib dengan beberapa lahzah. Lahzah ni detik yang pendek. Lahzah ni detik yang pendek. Duduk dalam berapa saat, kita nak. Dalam keadaan kita niat, dalam niat waktu terjun tu adalah untuk nak berwuduk. Untuk niat berwuduk. Disebut dalam kitab Idaman Penuntut jilid yang 1. Baik, permasalahan. Sekiranya ada sekiranya ada 4 orang yang membasuh 4 anggota orang lain serentak, yang dikira dan boleh dipakai ialah mukanya sahaja jika ada niat di situ. Baik, gini. Jika ada 4 orang yang membasuh 4 anggota orang lain serentak. Basuh orang lain yang dikira dan boleh dipakai ialah mukanya sahaja jika ada niat di situ. Maksudnya basuh 4 terus sekali pun dikira sebagai satu. Disebut dalam Imam. Catatan, ketika membasuh anggota wuduk tanpa khilaf, disyaratkan air hendaklah mengalir pada air anggota yang dibasuh. Tanpa khilaf dia kata disyaratkan air tu biarlah hendaklah mengalir pada anggota yang dibasuh. Disebut dalam kitab Kifayah Al-Akhyar. Jadi maksudnya alat yang paling baik dalam berwuduk adalah air. Kita dah bincang dah. Bila tak ada air, barulah beralih pada benda yang baru. Jangan duk kata ustaz saja musim-musim COVID-19 ni kami buat giliat-giliat. Pagi ambil pakai air, petang pakai debu, malam pakai ni. Jangan duk buat jam macam tu. Kalau ada air, tak boleh untuk kita nak main tukar ikut suka. Tak boleh. Baik, dia sebut apa? Jika berwuduk di tempat wuduk yang disekalikan dengan tandas. Ni banyak orang tanya, dia kata ustaz, macam mana ustaz kami nak baca doa wuduk ni? Bilik air kami, biasanya kami ambil wuduk ni dalam bilik air. Ni dia kata apa? Jika berwuduk di tempat mengambil wuduk yang disekalikan dengan tandas, yang disebut dengan atau baitul khala. Khala ni adalah maksudnya bilik air tu duduk dalam rumah. Atau tempat wuduk tu duduk dalam bilik air. Makruh mengucapkan zikir ataupun bacaan doa ketika wuduk. Sebab tu kita dah bincang, sunatnya adalah ketika masuk daripada bilik tu, dah kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita baca siap-siap niat kita tadi. Maksudnya tak gaduhlah tunggu sampai duduk dekat dalam bilik air tu baru kita nak mula, tak perlu. Disebut dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj, jilid yang pertama muka surat 259. Maksudnya dah duduk sebelum masuk tu kita ni siap-siap. Baik, kalau pada orang sakit air tak mengalir, boleh. Bukan syarat wajib untuk air itu mengalir. Yang wajib adalah air itu rata pada bahagian anggota wajib. Pandai Ain Mahzih ni. Dia hafal dah. Sampai dia dah hafal dah ayat. Maksudnya faham? Maksudnya kalau orang yang sakit, tak perlu air mengalir. Cukup meratakan air pada anggota wajib wuduk. Wajib tertib dalam wuduk. Tertib dalam wuduk adalah wajib seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dalam ayat wuduk. Maka basuhlah muka kamu sehingga akhir ayat. Dan akhir wuduk, dan disebut dalam hadis ketika Nabi SAW buat haji wida. Di mana Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, Nabi kata ibda'u bima bada'allahu bihi. Nabi SAW mulalah dengan apa sahaja yang Allah suruh untuk bermula dengannya, iaitu sa'i, bermula daripada Bukit Safa. Bukit Safa ke Marwah, sampailah kepada tahallul sampai habislah. Sunat wuduk. Baik. Malam ni kita belajar bab wuduk ya, boleh tuan? Saya habis terus. Sikit lagi. Ada lagi 2 muka surat. Boleh tak? Kita habis bab wuduk dulu. InsyaAllah. Sebab wuduk ni saya yakin kita payahlah nak belajar kat tempat-tempat lain dah. Saya pun memang penyegal lah nak baca kat tempat lain kan. So kita fokus malam ni, kita fokus habis bab wuduk. Boleh tak? Setuju ke tak? Kalau tuan-tuan setuju, abang setuju. Kita ni. Sikit lagi. Dia tinggal sunat bab wuduk ya. Lepas tu masuk sikit dalam bab ada permasalahan sikit saja. Dan kita tengok air wuduk Rasulullah itu saja. Baik. Baik. Sunat wuduk. Kita tulis ni. Nak dapat pahala lebih ni. Ni macam dapat BRIM lah. Macam dapat BRIM. Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Ni bukan bantuan rakyat satu Malaysia. Bantuan rakyat satu dunia. Semua dapat pahala kalau kita buat. Yang pertama, bertasmiyah
atau membaca basmalah. Sunat bertasmiyah di pertengahan wuduk jika terlupa membaca di awal wuduk. Okey, baik. Maksudnya kalau kita ni lupa nak baca doa. Lupa nak baca daripada awal, maka sunat untuk kita berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan kita baca tu dapat pahala sunat. Disebut dalam kitab Idaman Penuntut. Kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta Allah pelihara dijauhkan daripada ni setan iblis. Tu yang duduk main syaitan yang direjam ni kan. Sebab tu yang duduk main, duduk kacau, duduk rasa ragu-ragu, duduk rasa aku ni yang buat ke belum, aku ni ke belum. Dia duduk main apa yang tu maka kita baca ta'awuz dulu. Baca ta'awuz dan sunat untuk kita bertasmiyah ataupun kita membaca basmalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Maka kita ambil wuduk. Tu sunat, dapat pahala free. Jika selepas berwuduk baru teringat belum lagi membaca basmalah, tidak sunat membaca lagi. Baik, maksudnya dah habis dah, ambil dah basuh kaki dah ni, dah basuh kaki baru teringat Allah tak baca bismillah tadi ni. Ingat bismillah tu tak wajib, cuma sunat. Maka kalau tak baca, macam tak sunat dah untuk kita baca. Dah habis baca dah baru bismillahirrahmanirrahim. Dah tak jadi sunat. Habis tu dia kata, ustaz nak baca apa? Takkan nak baca sadaqallahul azim, tak payahlah. Tak apalah, habis baca doa wuduk saja, kita tengok doa wuduk. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sehingga pergelangan sebelum memasukkannya ke tempat air. Basuh. Maksudnya, basuh telapak tangan ni. Maksud cuci tangan dululah. Dan jangan terus pergi basuh muka sebab mungkin tangan kita dalam keadaan yang kotor. Yang ketiga, berkumur-kumur atau disebut dengan madmah. Apa ni? Madmadah. Ayat dia. Sebab saya duk ingat bahasa Arab dia tu. Madmadah. Madmadah ni kita berkumur. Ambil air. Minum. Buang. Jangan telan. Telan tuan-tuan melelong tak lagi. Berkumur ni madmadah ni adalah dengan berkumur dan dibuang air tersebut. Sama ada diedar-edarkan ke dalam mulut atau tidak. Afdal diedar-edarkan kemudian dibuang. Okey, apa makna diedar-edarkan ni? Dia kata macam dengan stokis pula mengedar-edar stok kan. Baik. Maksud madmadah ni adalah diedarkan ni, masuk bila air itu masuk dalam mulut, maka kalau kita panggil kumur, dia baru kita buang. Maka dapat pahala sunat madmadah ni, jadi berkumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ataupun disebut dengan istinsyaq. Istinsyaq ni apa? Ambil air, memasuk dan kita keluarkan dia. Dia tu pun ada kaedah. Tuan-tuan boleh buka, kalau nak tengok kaedah yang manual, tuan-tuan boleh buka. Apa itu istinsyaq di YouTube? Ada banyak tok guru kita ajak kaedah yang betul lah kalau nak dapat pahala. Adalah lebih afdal mengambil air dengan tapak tangan, separuh dimasukkan ke dalam mulut dan separuh lagi dimasukkan ke dalam hidung. Okey, baik. Gini. Kaedah yang dia ajar disebut dalam kitab, dia kata apa? Ni jilid yang pertama dia kata apa? Maksudnya air, ketika kita nak buat istinsyaq ni, ambil air, sebahagian air ni penuh lah dalam tapak tangan ni kan. So air ni separuhnya dimasukkan dalam mulut. Mulut separuh dapat pahala madmadah tadi. Nak dapat pahala yang lebih pula, maka sebahagian lagi ni jangan bos semua dalam mulut. Maka separuh saja sebagai syarat untuk dapatkan pahala madmadah tadi. Lepas tu istinsyaq, dapat pahala dengan kita masukkan sedikit ke dalam hidung dan keluarkan. Maka dapat pahala sunat. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Mengusap sebelum jika ada songkok atau serban di atas kepala, orang yang tidak berhajat untuk membukanya. Maka boleh menyapu di atas songkok ataupun serban. Baik, gini. Okey, contohlah pakai serban ataupun pakai songkok. Songkok satu Malaysia tu kan. So macam mana dia kata nak kena buka ke? Tak wajib buka, dengan syarat dah kena dah pada bahagian yang wajib tadi. Semalam kita dah bincang bahagian mana wajib sempadan ataupun hudud pada sempadan mengambil wuduk. Maka kita pun dah basuh dah. Lepas tu adakah wajib nak kena cabut ni? Tak wajib cabut. Kalau cabut dapat pahala sunat, tak wajib cabut. Hanya boleh sekadar, maksudnya air yang just lalu je atas serban kita. Sebagai syarat. Tapi kalau usap penuh dapat pahala sunat. Usap penuh. Kan semalam saya ajak kan usap penuh. Ambil daripada ni, pi sampai ke belakang, pusing belakang macam ni, mai balik ke depan. Maksudnya penuh di bahagian kepala dapat pahala sunat. Ini disebut dalam kitab Zain At-Talib jilid yang pertama.
Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Zain At-Talib. Dalam tu ceritalah tentang apa had-had dan sempadan sebenarnya lebih detail. Dan yang ke apa? 5, 6. Yang ke-6, mengusap kedua telinga di luar dan di dalamnya dengan air yang lain daripada air menyapu kepala. Yang ni maksudnya dia apa? Nak pahala sunat dalam bab basuh telinga, jangan guna air yang sama basuh kepala. Contohnya kita dah basuh kepala ni, basuh kepala, contoh gini. Contoh ambil air, lepas tu basuh dah kepala. Lepas tu punya penyegan dia buat apa? Dia tibai terus ikut ni. Point ni, tak boleh. Sah terangkat daripada yang anggota wajib bahagian sapu kepala, terangkat tapi tak dapat pahala dia basuh telinga. Sebab disebut dah dalam kitab Zain At-Talib, kitab yang sama, dia kata tak boleh menggunakan air yang sama. Mesti ambil air yang baru kalau nak pahala sunat tersebut. Caranya ialah memasukkan kedua ruas jari telunjuk. Ini jari telunjuk. Mana ni? Ni jari telunjuk. Nah, memasukkan di antara ruas ni, ingat telinga kita ni. Ni ada ruas ni kan. Tuan-tuan bukan macam dalam cerita Lord of the Ring. Kau apa yang telinga capang tu? Cerita apa? Lord of the Ring yang telinga capang? Telinga dia panjang tu kan. Tuan-tuan tak. Tapi cerita Allah jadikan telinga kita ni ada ruas dia. So, sunat kita menggunakan jari ni. Jangan nak buat style. Dia kata, Ustaz, kami pakai jari ni, Ustaz. Baru sempoi. Kami pakai jari ni, Ustaz. Baru besar sikit. Ada. Sunat kita menggunakan ni dengan cara memasukkan ke dalam telinga dan ke dalam dua lubang telinga. Masukkan sikit. Kemudian dilalukan kedua-dua jari di atas lipatan ni. Ni. Lipatan ni. Ni lipatan ni. Buat laluan macam tu. Manakala dua ibu jari dilalukan ke atas belakang dua daun. Daun ni daun ni kan. Ni daun ni. Ni belakang ni ibu jari duduk di belakang. Tuan-tuan jangan suruh saya lukis, confirm tak jadi tuan-tuan. Tak lukis kaki pun jadi goat. Kalau lukis ni saya tak tahulah, takut telinga jadi kau ni. Baik, dia kata apa lagi? Dan kedua tapak tangan ditekapkan kepada kedua-dua telinga. Okey, gini. Dah ni. Tekap ni. Tekap macam nak azan tu. Ni, bukan goblin. Hat telinga capang ni. Telinga panjang Kau apa? Telinga panjang Ming panah lupa dah. Kau pergi tengok lain duduk rumah kan buat benda apa pun. Maka dia ambil macam tu. Gini. Ni. Belakang pun tonyoh. Lepas tu. Disebut dalam kitab Zain At-Talib jilid pertama dan juga kitab Idaman Penuntut pun jilid pertama muka surat 22. Balik rujuk lah. Saya sebut kitab ni sebab ada Idaman Penuntut dalam bahasa Melayu. So tuan-tuan boleh faham. Dan bahasa dia pun bahasa yang bukan kitab turas lama. Bukan kitab-kitab lama yang agak susah kalau kita yang tidak pernah baca kitab lama. Saya pun tak mahir baca kitab lama-lama. Abang tu terang. Tapi baca sekadar untuk kefahaman sendiri, insya-Allah. Cuma macam Idaman Penuntut ni kitab yang agak baru. Zain At-Talib mungkin tuan-tuan susah sikit kalau nak faham sendiri. Seterusnya dia kata apa? Yang ke-8, menyelat-nyelat, yakni taqlil. Taqlil ni tadi saya ajak tadi. Menyelat-nyelatkan di antara jari dan ataupun menyelat. Taqlil ni disebut juga dengan menyelat, minta maaf. Taqlil ni adalah dibahasakan dengan menyelatkan janggut yang tebal. Janggut yang tebal. Saya ni adalah tuan berapa orang. Berapa orang ni je tuan-tuan. Ni pun kena banci macam PKP dah ni. Kalau terputus ni habislah talian hayat. Contoh pada orang yang mungkin janggutnya lebat. Janggutnya ni sampai kalau tengok tu kan. Contoh macam guru saya Ustaz Syahul Hamid. Janggut dia tebal tu. Tapi kemaslah dia bukan nampak selekeh. Ataupun Doktor Mahdi ke apa? Doktor Mahdi yang doktor macam ni Ustaz Smart tu. Datuk Mahdi kan. Tengok janggut dia panjang tu kan. Maka takhlil ni menyelat-nyelatkan. So kita buat ayat ni kan. Kita buat macam tu. Tu maksudnya selat-selat kan. Faham? Dan yang ke-8, yang ke-8, ke-9. Yang ke-5, 6, 7, 8. Yang ke-8, menggosok celah-celah jari di antara dua telapak tangan dan dua kaki. Maksudnya sini. Kerana yang rapat-rapat itu wajib digosok. Caranya ialah untuk tangan dan pancakkan. Ni tadi, saya kata tadi. Ni tangan, pancakkan di atas tangan kiri. And then, selatkan macam tu.
Kemudian tapak tangan, depan tapak tangan. Okey, mula-mula macam ni. Ni tuan-tuan ni atas. Buat dapat pahala sunat dah kan. Kemudian pi pula ke bawah. Ni. So atas dan bawah wajib disebabkan celahan-celahan ini adalah anggota yang wajib juga. So takut miscommunication terlepas. Pertama pi bahagian atas, yang kedua sekuk kat ni pula. Selat kat bawah ni. Untuk kaki pula gunakan kelingking tangan kiri. Untuk masukkan di antara celahan. Okey ni, tangan kiri, celahan jari di antara kanan. Maksudnya untuk kalau kita ada kemampuan untuk semua buatlah, tapi biasanya masalah tangan, tengok tangan. Tangan dia ada space yang agak panjang macam ni. Ni nak kena lukis ni. Okey, tangan dia ada space yang agak besar. Okey, ni tangan kan. Alamak uduhnya. Macam lambang ni. Okey, ni tangan. Ni tutup tangan. Ni tangan. Dia ada space yang agak besar. So di sini boleh selatkan jari. Kalau kaki, biasanya kaki dia rapat-rapat ni. Ni kaki. Ni kaki tengok macam sama yang aku lukis ni. Ni tangan. Tangan, nampak tak? Tangan dia dapat lebih kan? Dia ada ruang untuk nak masukkan. Tapi masalah pada kaki ni dia rapat. Memang jari kita rapat. Kita nak buka tu jadi sakit. So, sekarang disebut apa dalam kitab idaman penuntut, dia kata apa? Maka menggunakan di antara jari-jari kelingking. Menggunakan jari-jari kelingking untuk dimasukkan di antara celahan-celahan tu. Tapi kalau lepas buatlah, tak ada masalah. Tu nampak ni. Ni tangan, ni kaki. Nampak rapat sikit. Tangan dia ada macam luas sikit dia punya. Betul juga tekak. Sat saya bagi. Ni tangan. Cantik tak? Ni pun cantik. So tangan ni dia ada benda yang kita boleh adjust bagi luas macam ni kan. Kaki tak boleh. Kaki tak kena tekuk dah. Saya buat. Okey. Huduhnya. Okey, nampak tak? Ni kisah benar ni. Jadi ni tangan. Nampak tak ada ni? Kaki nampak ni? Kecil. Kaki aku bengkak ke apa? Memang ni kaki original lah. So nampak lah jelas. So kat sini, ni tangan dia diselatkan. Ada pun kaki hanya menggunakan jari-jari kelingking yang boleh untuk kita masukkan di antara celah-celah. Jelas tak ni? Please don't try this at home. Jadi nampak macam simple tuan-tuan, tapi dalam bab ni semua dapat pahala lebih. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semua ganjaran-ganjaran pahala kepada kita untuk kita dapat pahala jelah. Tuan-tuan duk buat bergaduhlah bab ni. Boleh buat, tak boleh buat, kuranglah pahala kita, itu jelah. Baik, yang ke-9, mendahului tangan kanan atau kaki kanan daripada yang kaki kiri. Takmin ataupun tayamum, sama ada menggunakan air ataupun tayamum, sunat untuk memulakan ataupun memuliakan bahagian kanan. Makruh jika sebaliknya, walau bagaimanapun sunat melakukan serentak ketika membasuh kedua pipi atau dua tapak tangan dan dua telinga. Itu tak ada apalah, maksudnya diajarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mulakan belah kanan. Baik, dia kata kalau tersilap mula kiri tak jatuh, tak batal, cuma makruh. Tak batal, cuma makruh. Maksudnya tersilap hari tu mula belah kiri dulu. Contohnya basuh tangan, kita pergi silap basuh ni dulu kan. Lepas tu basuh kan. Tak ada masalah. Cuma makruh sahaja. Jadi pelukis hampa lok-lak nak bagi faham sebab tak lukis lagi. Dia kalau cerita depan-depan senang. Kalau kuliah fiqh depan-depan ni senang. Saya boleh bangun tunjuk kat depa demo ni, nak tunjuk kat ampang macam mana kan. Jadi terpaksa lukis lah. Lukis pun karaoke lah tu. Cantik sangat lagi, takut jadi pelukis kan.
Baik, dia kata apa? Yang ke-11 membasuh atau menyapu anggota wuduk sebanyak 3 kali. Membasuh 3 kali, memadai 3 kali itu pada air lalu atau mengalir dengan 3 kali lalu menggerak-gerakkan 3 kali pada air yang tidak mengalir atau tenang. Okey, gini. Maksudnya basuhan 3 kali ni adalah sunat. Basuhan 3 kali adalah sunat yang wajib sekali. Yang wajib sekali. Contoh macam siapa yang selalu travel. Siapa yang terlalu travel cukup memadai sekali je ambil. Basuh maksudnya ayak yang agak terhad dah atas flat tu ayak sikit je. Lagi kalau kita guna macam dengan nak mandi wajib tu, orang nak berak kencing masuk ayak tak cukup. So bila sumber itu terhad, maka janganlah kita mengada-ngada sampai berlebih-lebih dari segi penggunaan sebab kita akan menzalimi orang lain. Saya yakin atas flat mungkin mereka dah memang kira dah untuk siap ada ekstra. Tapi daripada kita nak buat pembaziran, maka ketika tu tak ada masalah. Ataupun yang anggota pertama, basuhan pertama tu wajib, maka ambil bagi bersungguh sikit. Adapun yang kedua sekadar ambil sikit, syarat tak ni kita buat. Kita just lalu sahaja. Nak dapat pahala sunat. Yang ke-12, muwalat. Muwalat ni kena jaga bagi elok. Apa makna muwalat? Muwalat ni maksudnya berterus-terus ataupun berturut-turut. Iaitu tidak terhenti lama di antara rukun wuduk. Kadarnya ialah anggota yang telah dibasuh belum kering sebelum membasuh anggota yang selepasnya. Wajib muwalat bagi sahib ad-darurah. Sahibud darurah ni maksud seperti orang yang kencing tak lawas ataupun perempuan yang istihadah atau yang selalu keluar angin ataupun disebut dengan salis serih untuk mengurangkan hadas darah ataupun kencing yang Allahumma salli sama yang keluar. Maksud dia kata apa? Wajib mualat ni maksudnya, baik, dia kata mualat ni maksud berterus-terusan buat tu. Ambil, maksudnya nak berwuduk ni tak boleh. Dia ambil basuh muka, dia cakap telefon tu. Telefon tu. Hang sihat tu. Okey. Ni aku tengah ambil wuduk ni. Tak apa-apa, boleh sembang. 20 minit sembang sampai kering. Maka ketika tu tak boleh. Tak bolehlah untuk dia mesti mualat, dia mesti berterusan. Tak boleh dia buat cakap telefon lah, lepas tu berhenti relax tengok mesej tu. Ambil sekatu ni dia tengok mesej dulu. Dia buat kalut waktu tu. Tak boleh, dia mesti mualat berterusan. Menjadi sunat pada orang yang biasa. Maksudnya orang yang tak ada kencing tak lawas, orang yang tak ada masalah istihadah, yang tak ada rutin dan sebagainya, sunat. Tetapi pada yang ada masalah salisul baul, ataupun disebut dengan sahibud darurah, yang ada darurah di antaranya salisil baul ni orang yang kencing tak lawas, atau disebut dengan urinary. Nak tahu apa dah, kalau orang kencing tak lawas lah, dia kencing ni kadang-kadang ada keluar ujung dan sebagainya, dia kerak kencing. Orang perempuan yang kerak istihadah ataupun yang selalu disebut dengan salis sirrih, yang keluarnya angin, maka orang macam ni menjadi wajib. Wajib dia kena terus buat bagi laju-laju. Orang yang macam ni, orang yang ada darurah ni, maka wajib ke atas dia ambil laju-laju. Ambil, terus pergi semayang. Jangan duk pergi tengok drama pukul 7 dulu. Sekejap dia terkentut pula, maka terpaksa ambil lain. Yang ke-12, melebihkan had atau kawasan ketika membasuh muka, disebut dengan khurrah. Itu melebihkan had atau sempadan ketika membasuh muka, tangan dan tapak kaki disebut dengan tahjil. Ada bahagian muka ni, basuh bawah ni sikit. Macam orang perempuan kan. Orang perempuan, dia buhlah bawah ni sikit. Lelaki pun tak apa, sunat untuk kita lebihkan. Dan juga disebut apa? Yang ke-13, membaca doa selepas mengambil wudu. Baca doa selepas mengambil wudu. Dah sikit lagi. Dapat habis sikit lagi. Allahumma salli ala Muhammad, air tidak berlebih atau membazir. Dalam kifayah ditambah lagi, ni antara sunatnya lagi, air tidak berlebih-lebih atau membazir. Maksudnya janganlah buka paip ayak tu macam nak mandi. Janganlah buka paip ayak tu kita tengok, ya Allah Rabbi, bimbang tengok ayak keluar, tuan-tuan, jangan sampai membazir. Ingat Allah sebut dalam Quran, membazir itu adalah perbuatan daripada setan ataupun iblis. Tidak bercakap-cakap ketika wudu. Kalau boleh waktu wudu, sunat untuk kita tak bercakap. Ni waktu nak wuduk lah tanya, hang nama siapa, hang duduk mana, mai bila, janganlah. Lepas ambil wuduk, sembang lah. Tidak menepuk air ke muka, maksudnya jangan buat, jangan buat macam tu. Elokkan, disebut dalam kitab Kifayah Al-Akhir. Tidak mengibas-gibas kedua tangan, jangan.
Menutup aurat jika berwuduk di dalam bilik air, berwuduk tanpa pakaian telanjang adalah menyalahi yang utama ataupun khilaf aula. Okey, ni ramai orang tanya. Dia kata, "Ustaz, macam mana ambil wuduk berbogel?" Dia kata, "Ustaz, Allah ambil wuduk, kami bogel tengok hak sendiri juga." Ya, tak ada masalah hang nak tengok hang punya ke terpulang pada hampa lah. Tetapi dia kata menutup aurat jika berwuduk dalam bilik air, berwuduk tanpa pakaian, yakni bertelanjang. Bertelanjang bulat adalah menyalahi yang utama, ini yang baik lah patutnya. Ataupun khilaf aula. Banyak pendapat yang mengatakan maka sebaik-baiknya berpakaian ataupun tutuplah dengan kain tola ke, hudu sangat. Nampak telanjang bulat tu dia ambil wuduk macam tu kan, Allah, nampak tak cantik lah. Nampak tak cantik sangat. Maka elak daripada khilaf itu kan lebih baik. Dapat pahala yang lebih kepada kita. Baik, faedah memakai serban berdiri. Memakai serban hendaklah berdiri kerana dikatakan oleh sebahagian ulama memakai serban ketika duduk boleh menyebabkan kemiskinan. Ini adalah kitab al-adab je lah. Pada lelaki yang nak pakai serban disunatkan untuk berdiri. Ini dah faedah tambahan sahaja. Kalau yang nak pakai serban disunatkan berdiri. Boleh tak pakai duduk, tak sampai berdosa, cuma seboleh-bolehnya dielakkan. Baik, last. Air wuduk Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan satu mud air. Seperti di dalam hadis Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut adalah Rasulullah berwuduk dengan satu mud air dan mandi dengan satu syak, sehingga 5 mud air. Ukuran satu mud ialah kedua telapak tangan yang penuh dengan air. Maksudnya Nabi ni ambil air separuh daripada air botol ni saja. Sebab satu mud bersamaan dengan 2 telapak penuh. So satu telapak penuh ni biasanya mungkin 200 ke 300 gram, mililiter sahaja. Sebab tu kata Nabi ambil air guna air sikit je, yang kita masuk ambil sampai masukkan satu trailer ni nak apa kan. Maka Nabi SAW hanya mengambil dengan satu mud sahaja. Yang ni ukuran dia adalah kedua telapak tangan yang penuh dengan air. Ataupun dan Nabi kata Nabi mandi hanya menggunakan satu syak daripada 5 mud air. Nabi lebih kurang guna dalam 2 ke 3 botol air ni saja untuk mandi. Masa jimat sungguhlah ayak. Bukan saya nak suruh tuan-tuan, tu kami lepas ni kena mandi. Tak. Uruf di sana satu memang ayak dia sikit. Tapi memang dalam bab kita ni, walaupun air yang banyak, tetap jangan sampai berlakunya pembaziran. Yang disebutkan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bersama, ni. Ukuran yang tepat. Tuan-tuan tulis. Ukuran yang tepat. Ukuran yang tepat, satu mud bersamaan dengan 688 mililiter. Tulis tak? Satu mud bersamaan dengan 688 mililiter. Ni Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut dalam kitab dia Al-Fiqh Al-Islami. Adillatuhu, dia kata apa? Satu mud bersamaan 688 mililiter. Maksudnya lebih sikit pada botol ni lah. So Nabi cuma ambil menggunakan satu mud sahaja. Nabi guna sebotol air ni lebih sikit, cukup untuk ambil keseluruhan daripada anggota wuduk, termasuk daripada yang sunat. Maka jangan guna bergalen-galen air lepas ni. Kita ambil sekadar perlu. Malah disebut apa? Tok Guru Ni Aziz pernah sebut dalam arwah Tok Guru Ni Aziz, dia kata apa? Malah pada air yang mengalir sekalipun, berdasarkan hadis Nabi, air yang mengalir ni, air sungai pun jangan kita guna air banyak, walhal air itu mengalir. Tetap diajarkan kepada kita agar kita bersederhana ataupun ambil sekadar pada yang perlu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Insya-Allah esok kita akan masuk pada bab yang baru, fasal yang ke-7. Insya-Allah fasal yang ke-7. Tadi ada sahabat kita tanya, dia kata, "Ustaz, selepas wuduk boleh tak lap muka dengan kain tola? Untuk uruf kita cuaca macam ni tidak disunatkan untuk kita lap." Tengah ada pendapat yang mengatakan makruh. Maksudnya ayat tu biar ayat tu kering. Sebab nanti mungkin mudah-mudahan dah bercahaya di padang mahsyar dengan air wuduk kita. Cuma beberapa tempat, contohnya kalau di tempat-tempat negara yang musim sejuk. Negara yang musim sejuk sunat untuk kita lap. Sebab apa? Sebab ada satu penyakit yang ni guru kami juga, Syekh Dr. Yusri. Dia ni doktor perubatan. Anak saya, alhamdulillah, anak saya sulung sunat dekat
klinik Dr. Yusri ni lah, Syekh Yusri. Dia guru hadis di sana. Dia kata apa? Dia kata pada musim sejuk disunatkan untuk kita lap. Maksudnya ayak yang basuhan tadi kita lap. Basuhan wuduk tadi kan kita lap. Nah sunat. Sebab apa? Keadaan cuaca. Nah sebabkan kalau dalam keadaan basah boleh kena penyakit tulang dia kata. Maka kalau uruf di sana sunat. Kat kita tak. Kat kita sunat dibiarkan dia kering. Di muka kita, di tangan ni biar dia kering macam tu je. Itu Ustaz, macam mana kami yang mungkin kalau orang perempuan ni yang kami kerja kami kena make up sikit, kena berbedak juga. So macam mana kami ambil wuduk ni, kalau nak bagi kering takut lambat, so kami pula. Tapi kalau ada yang sampai peringkat bos marah dan sebagainya, tak apalah. Bukan wajib. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina dalam bab ni mudah-mudahan Allah memberikan fahaman kepada kita semua, dan terima kasih kepada semua yang menonton 260 orang, hampir 300 orang maintain lah tadi. Mungkin penghujung-penghujung ni depa terpaksa tim Jamu Tun Teja dia terpaksa pi untuk kuliah sahabat saya Al-Fadil Encik Khairul. So mungkin depa terpaksa keluar lah. Tapi alhamdulillah, jom kita baca surah Kahfi sebelum kita berhenti. Insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Jika tak ada apa, insya-Allah kita sambung esok pengajian kitab kita masuk dalam bab niat dan juga tertib. Insya-Allah. Apa makna niat dan tertib?